Selamat pagi dan salam hormat. Bersama saya Bumawin dalam Berita Pagi Sarawak edisi Isnin 27 Julai. Beberapa tindakan segera akan diambil kerajaan negeri berikutan peningkatan jumlah kes positif COVID-19 di Sarawak yang melibatkan daerah Kuching, Samarahan, Lundu, Bau dan Bintulu baru-baru ini. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN mengambil pendekatan tersebut setelah mengadakan mesyuarat yang dipengerusikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Abang Haji Openg semalam. Antara keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan ialah warga negara yang datang dari Semenanjung, Sabah dan Labuan akan dikuarantin di hotel berkuat kuasa 1 hingga 14 Ogos depan. Sampel akan diambil pada hari kedua dan sekiranya keputusan saringan negatif, mereka dibenarkan balik. Manakala kemasukan rakyat Sarawak dari luar negara seperti yang telah diumumkan sebelum ini adalah dikekalkan. Selain itu, pelaksanaan penjejakan kontak rapat di kawasan kota Sentosa juga dipertingkatkan. Beberapa strategi akan diperhalusi dan bakal diumumkan dalam masa terdekat. Antaranya berkaitan kawalan pergerakan antara daerah, pengurangan jumlah penerbangan dan tempoh masa operasi perniagaan. Turut diputuskan penangguhan pembukaan Politeknik Kuching Sarawak bagi sesi pengajian Jun 2020. Dalam perkembangan sama semalam, Sarawak merekodkan 1 kes kematian akibat COVID-19. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kenyataan memaklumkan kes kematian ke-19 ini merupakan kes ke-589 yang dilaporkan di Sarawak. Mangsa merupakan seorang wanita warga tempatan berumur 63 tahun beralamat di Semeriang Baru di Kuching. Manakala 1 kes positif COVID-19 juga direkodkan semalam iaitu dari kluster Sentosa yang dilaporkan di daerah Kuching menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak sebanyak 650 kes. Setakat ini, 9 kluster masih aktif iaitu kluster syarikat kejuruteraan, kluster Mambong, kluster pusat perubatan, kluster Jupiter, kluster Pasar Stutong, kluster JT Kuching, kluster Sentosa, kluster pesakit dalam siasatan PUI Melbourne dan kluster syarikat pembinaan Kuching. Dalam kenyataan yang sama, terdapat 2 kes baru telah sembuh dan discharge dari Hospital Umum Sarawak semalam, menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 yang telah sembuh dan discharge kekal 563 orang. Seramai 68 orang masih menerima rawatan di wad isolasi dan 6 PUI baru dilaporkan semalam dengan 5 kes masih menunggu keputusan makmal. Semalam juga mencatatkan 1,983 premis telah dipantau oleh 626 anggota pematuhan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Sebanyak 700 buah kenderaan telah diperiksa dalam sekatan Jalan Raya Operasi Benteng semalam. Kementerian Belia dan Sukan komited memperkasa kebolehan golongan belia dalam pelbagai bidang terutama dalam mendepani ekonomi digital. Menterinya Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata pelbagai program baru dirancangkannya di kementerian termasuk penambahbaik program sedia ada selaras dengan perubahan semasa. Oleh itu, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, golongan belia perlu bijak memanfaatkan peluang yang ada dengan cabaran ekonomi masa ini. Jelas beliau, ilmu yang diperoleh semasa program dan kursus yang disertai merupakan satu bonus bagi mereka, terutama yang ingin memulakan sesuatu perniagaan. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan dan penyampaian sijil penyertaan kursus asas fotografi telefon pintar bertempat di Pejabat Daerah Asajaya yang disertai 50 orang belia. Teks ucapan beliau dibacakan oleh Menteri Muda Belia dan Sukan, Datuk Snowden Lawan. Pada majlis itu turut disampaikan geran bernilai RM10,000 kepada Pejabat Daerah Asajaya bagi menjalankan aktiviti sukan. Projek pembinaan jalan dari Kampung Penasu ke Jalan Semah di Daro kini giat dilakukan semula selepas penangguhan sejak pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Safi'i Ahmad, projek sepanjang 10.45 km yang dijadualkan siap Oktober tahun hadapan bakal memberi manfaat kepada penduduk di kampung tersebut dan 7 buah rumah panjang di Nangas Semah.
Jelas Safi'i Ahmad, kini penduduk di Kampung Penasu yang memerlukan perkhidmatan kesihatan perlu menaiki bot ke sebuah klinik kesihatan terdekat yang terletak di Nanga Semah. Kebergantungan mereka kepada pengangkutan sungai untuk pergi ke klinik dilihat amat menyulitkan sehingga ada antara wanita di kampung itu melahirkan anak di dalam bot gara-gara tidak sempat tiba ke klinik berkenaan. Bergantungan dengan laluan sungai ini, kita sedia maklum ianya banyak faktor-faktor yang perlu diambil kira seperti keadaan cuaca dan kedudukan air surut dan pasang. Jadi dengan adanya jalan ini nanti ianya akan memberi kemudahan kepada penduduk sekitarnya, terutamanya untuk mendapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. Bagi penduduk di Nanga Semah, dengan siapnya jalan raya itu nanti, ia akan memudahkan akses untuk ke bandar berikutan Kampung Penasu kini hanya dapat dihubungi dengan jalan raya ladang. Kita yakin dan percaya dengan adanya kemudahan ini memudahkan lagi mereka untuk membawa hasil-hasil pertanian mereka untuk dijual di kawasan di bandar-bandar yang berdekatan. Safi'i ditemui media selepas menghadiri mesyuarat mengenai tapak tersebut di SK Kampung Penasu. Projek jalan raya berkenaan merupakan antara 3 projek yang diluluskan Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg semasa lawatan beliau ke Kampung Penasu pada Ogos 2018. Projek benteng hakisan tebing sungai di Kampung Penasu yang dijangka siap 11 Ogos depan kini siap 85%. Ahli Dewan Undangan Negeri Darul Safi'i Ahmad berkata, projek bernilai 2.7 juta ringgit itu dibina bagi melindungi rumah penduduk kampung tersebut daripada berlakunya hakisan tanah. Projek sepanjang 450 meter serta pembinaan 2 buah jeti ini bagi kegunaan penduduk kampung yang masih menggunakan pengangkutan air. Kerajaan begitu prihatin dalam isu ini untuk memindahkan penduduk saja, bukannya penyelesaian keseluruhannya, dan dengan siapnya projek ini nanti saya boleh katakan kalau tidak menyelesaikan masalah hakisan sepenuhnya, sekurang-kurangnya dapat mengurangkan masalah hakisan yang berlaku di kampung ini. Safi'i yang ditemui media selepas melakukan tinjauan ke tapak projek berkenaan juga memberitahu Jabatan Tanah dan Survey telah menawarkan lot tanah kepada penduduk yang mahu berpindah ke lot skim pembesaran kampung. Tindakan proaktif menawarkan tanah lot lebih awal itu dilakukan kerana memahami proses pembinaan rumah baharu dan berpindah mengambil tempoh yang lama. Selain itu, sebuah dewan serbaguna dan padang futsal telah dibina di tapak skim pembesaran kampung tersebut setakat ini. Sebuah masjid baharu juga sedang dirancang untuk dibina di lokasi tidak jauh dari Dewan Serbaguna Kampung Penasu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Zon Maritim Tanjung Manis menahan sebuah bot nelayan tempatan kelas B pada kedudukan 3.5 Batu Nautika Barat Laut Tanjung Manat kira-kira pukul 11.30 pagi Sabtu lepas. Pengarah Zon Maritim Tanjung Manis, Komander Maritim Muhammad Aris Mat Kasim berkata, tangkapan dilakukan selepas pemeriksaan mendapati bot nelayan tersebut telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 14-4-B Akta Perikanan 1985 iaitu tidak mengusahakan sendiri bot nelayan tersebut untuk menangkap ikan. Menerusi kenyataan media, APMM mendedahkan kesemua 4 kru termasuk tekong adalah lelaki warga tempatan dan berusia lingkungan 23 tahun hingga 60 tahun. Bot berkenaan bersama peralatan menangkap ikan dan ikan campur anggaran 240 kg dirampas dan dibawa ke jeti Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Tanjung Manis untuk siasatan. Komander Maritim Muhammad Aris menegaskan Maritim Malaysia Zon Maritim Tanjung Manis telah menerima aduan daripada nelayan-nelayan tradisional bahawa masih terdapat nelayan kelas B dan C yang menunda ikan di kawasan yang tidak dibenarkan. Justru beliau memberitahu APMM akan mempertingkatkan rondaan dan akan mengambil tindakan ke atas bot-bot yang ingkar syarat-syarat perlesenan di bawah Akta Perikanan 1985. Pernah memenangi tempat kelima pada Kejohanan Sukan Fizik dan Bina Badan Dunia ke-11 di Jeju Island, Korea dan Kejohanan Sukan Fizik dan Bina Badan Asia ke-54 di Batam, Indonesia tahun lepas. Atlet Bina Badan Wanita Negara Filomena Deslin Siar kini mengintai kedudukan tempat 3 teratas pada 2 kejohanan Bina Badan Peringkat Dunia dan Asia yang dijadualkan pada tahun hadapan.
Filomena berusia 36 tahun memberitahu beliau kini memberi tumpuan dengan meningkatkan latihan bagi memburu tempat ketiga teratas pada Kejohanan Sukan Fizik dan Bina Badan Dunia ke-12 di Uzbekistan November tahun hadapan. Tambahnya lagi, selain di peringkat dunia, beliau juga bersedia untuk beraksi cemerlang pada Kejohanan Sukan Fizik dan Bina Badan Asia ke-54 yang bakal berlangsung di Kepulauan Maldives September tahun hadapan, apabila tahun lepas beliau hanya mampu meraih tempat ke-5 pada kejohanan tersebut di Batam, Indonesia. So last year I have achieved only number 5. So my target will be in the next Asian or world will be in the top 3. Beliau juga teruja untuk bertemu semula dengan pesaing sengit beliau iaitu peserta dari Thailand dalam 2 kejohanan tersebut kelak. Filomena berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menjadi tetamu pada program #Nembiak Aktif di konti YFM Iban RTM Kuching. Selepas hampir 4 bulan tidak berlatih, anak perempuan sulung pasangan bidayuh itu turut meluahkan rasa gembira selepas menerima perkhabaran dibenarkan kembali semula melakukan latihan walaupun corak latihan agak berbeza dengan sebelum ini. Beliau yang merupakan anak perempuan sulung daripada 3 adik-beradik itu mula menceburi sukan bina badan dan mengikut pertandingan pada 2017. Baik, sekian Berita Pagi Sarawak. Bersama kita raikan pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2020 peringkat negeri yang disambut esok di bangunan Dewan Undangan Negeri. Terus patuh SOP dan pantau status kesihatan diri dan keluarga. Salam hormat.